awal tengah hari tadi, saudara, saya mendapat laporan bahawa Duli Yang Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah telah bertitah. Dia kata baginda bertitah, siasatan masih lagi belum selesai terhadap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, berhubung kenyataan yang didakwa menghina institusi Raja Selangor. Jadi baginda bertitah selepas berkenan, bukan Tuanku tak ada bagi peluang, Tuanku berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, dalam satu pertemuan diadakan di Istana Bukit Kayangan. Jadi perkara itu dimaklumkan melalui entry terbaru dalam Facebook Selangor Royal Office hari ini. Jadi dalam catatan itu dia tulis pertemuan secara berasingan ini telah membincangkan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, dalam satu ceramah beliau di Selangor baru-baru ini yang dianggap menghina institusi di Raja Selangor. Jadi baginda bertitah bahawa perkara ini masih belum selesai. Ini kenyataan saya. Jadi dalam ucapan yang tulas sebelum ini, memanglah Sanusi menyentuh tentang kedudukan Menteri Besar. Ya, saudara, keadaan inilah saya, kalau you sentuh jawatan Menteri Besar ini pelantikan oleh istana, kenapa kita harus nak main politik lah, saudara. Dan belum pun selesai saya habis membaca berita tersebut, timbul satu berita lagi sebagaimana dilaporkan oleh media berita harian. Belum pun selesai isu itu, rupa-rupanya sekarang ni berita harian melaporkan bahawa Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, dijangka menghadapi sekurang-kurangnya 2 pertuduhan apabila beliau dihadapkan ke 2 mahkamah session di Selayang besok, saudara. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional dipercayai berdapat tuduhan berkaitan kenyataan yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan menteri besarnya. Itu saya kata, bila kita mempertikaikan, itu masalah. Begitu juga bila mereka mempertikaikan pelantikan yang bawa pada menteri. Ini juga anda mengundang bahaya. Sebab itu saya selalu pesan pada kawan-kawan, nak bercakap boleh, nak kritik boleh, tapi ada batas-batasnya. Jangan terlajak, saudara. Kalau terlajak kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, saudara. Malahan, saudara, menurut carian menerusi laman e-filing oleh berita harian di mahkamah menunjukkan Sanusi akan didakwa di Mahkamah Seksyen 1 dan 2 di Selayang. Pendakwaan terhadap Sanusi akan dibuat secara berasingan di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Zain dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Beliau dijangka akan menghadapi pertuduhan mengikut Kanun Keseksaan, Akta Hasutan serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi reti saudara, 2 pertuduhan dan 2 perbicaraan. Bukan satu perbicaraan, saudara, 2 di 2 mahkamah. Jadi ini semua berdasarkan ucapannya sewaktu beliau menghadiri mesyuarat, menghadiri ceramah di Selayang pada 11 Julai. Jadi pembimbing itu dikatakan menyentuh isu perkenan tuanku dalam hal berkaitan pelantikan menteri besar. Ucapan itu semua orang dah tahu, semua dah tular dalam cakap. Jadi sekurang-kurangnya dikabarkan terdapat 57 laporan polis dibuat oleh beberapa pihak terhadap susulan ucapannya. Dan ini menyebabkan Datuk Sanusi disiasat berhubung ucapan yang menyentuh isu 3R, iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, beliau berkata bahawa siasatan terhadap Menteri Besar Kedah itu tidak dihentikan. Walaupun dia sudah mengumumkan permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Dan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman pula, beliau menegaskan bahawa permohonan maaf bukanlah satu pembelaan dari segi undang-undang. Jadi walaupun perkara 10 dalam kurungan 1A perlembagaan persekutuan memberi kebebasan bersuara kepada setiap warga Malaysia, namun ia tertakluk kepada perkara 10 dalam kurungan 2 perlembagaan bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Sesiapa yang membangkitkan isu membelah bagi, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja, harus ingat bahawa ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Sebab itu saya tengok juga, saudara, saya lihat ada kawan-kawan kita pemain media sosial di pihak di sana, bila mereka mengatakan bahawa pelantikan Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu kononnya, katanya ada yang kata tak sah, ada yang mengatakan bahawa penipuan dan sebagainya.
ini juga anda boleh dikenakan siasatan dan boleh didakwa. Ini keadaan saya. Sebab itu saya lihat siasatan terhadap 1-2 orang pemain media sosial itu yang telah pun dibuka kertas siasatan. Maka saya cakap, saya dah pesan. Bukan jangan kata tak pesan, saya dah berpesan berkali-kali, berhati-hati. Saudara, begitu juga saya melihat bagaimana sahabat saya itu pemain media sosial daripada Parti Keadilan, Saudara Syed Badli. Nampaknya dia tambah garang sekarang. Dalam kirimannya kepada saya dalam media sosial yang tular, dia agak menarik kenyataannya bila mengatakan Syed Badli ni dia memperincikan, memberi alasan kenapa Perikatan Nasional begitu bersungguh-sungguh mahu menukar kerajaan. Alasannya pertama, dia kata beberapa pimpinan Perikatan Nasional sedang terpalit dengan kes mahkamah. Ini ada kebenarannya. Kalau mereka turun menemui warga akar umbi, katanya, dengan alasan membawa suara rakyat dan berjuang demi rakyat, semua itu, kata Syed Badli, adalah satu penipuan. Dia masing-masing katanya sedang menjaga diri sendiri dan takut kes-kes mahkamah mereka. Termasuklah antaranya dia sebut juga nama Tan Sri Muhyiddin yang sedang berhadapan dengan beberapa tuduhan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa dan kes rasuah serta pengubahan wang haram. Dia kata persoalan yang ditimbulkan oleh Syed Badli itu, apakah beliau senang hati? Begitu juga satu cara untuk menyelamatkan diri adalah untuk kembali menguasai kerajaan. Jadi tak ada jujur pun dan perbicaraan sedang berjalan. Yang kedua, katanya mantan Ketua Pengarang Parti Peribadi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan juga sedang berhadapan dengan tuduhan mahkamah melibatkan skandal jana wibawa di mana jutaan wang turut disebut dalam mahkamah dan sedang menanti hari untuk meneruskan perbicaraan. 6.7 juta itu bukan sedikit, saudara. Itu keadaannya, saudara. Begitu juga dengan Azmin Ali. Dia berhadapan dengan saman 10 juta ringgit oleh Parti Keadilan terhadapnya kerana mengkhianati Parti Keadilan bersama 10 orang teman-temannya. Dan mereka sekarang ni jadi tak menentu apabila mahkamah telah pun memutuskan Zuraidah Kamaruddin yang telah diputuskan bersalah dan diminta membayar 10 juta ringgit. Dia jadi orang, dia kata orang macam Mansur Osman, Hasnul bekas Timbalan Speaker, Datuk Kamruddin Jaafar, Azmin Ali, Saifuddin Abdullah bekas mantan Menteri Luar dan 2-3 orang lagi, katanya mereka semua sedang berada dalam satu pakatan, iaitu Perikatan Nasional, dan mahukan agar kerajaan segera supaya kerajaan hari ini kalau boleh diketepikan. Saya tak kata kerajaan, saya kata pimpinan. Kalau kata kerajaan salah, saya harus memperbetulkan Saudara Syed Badli. Tak boleh sebut kata kerajaan. Kerajaan adalah kerajaan Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong. Dan mereka yang berada di anjung kuasa adalah sebagai peneraju kerajaan yang diberi tanggungjawab, diberi keyakinan, kepercayaan oleh Baginda Tuanku untuk mentadbir kerajaan Baginda. Itu kena ingat, saudara, jelas. Ayat itu kena buat betul juga. Jadi begitu juga kata Syed Badli, anak kepada Setiausaha Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin sedang menghadapi tuduhan di mahkamah. Itu Muhammad Faizal yang didakwa memasukkan minyak masak. Jadi katanya goyang, babe. Saya tak mau cakap lebih lah, saudara. Baik, saudara, kita nak cakap tentang countdown. Sekarang ni tinggal lagi 12 hari, saudara. Hari penamaan calon. Dan tinggal 26 hari aja lagi, saudara, pilihan raya 6 buah negeri. Tapi saya melihat, saudara, bagaimana sejak akhir-akhir ini Melayu sudah pun melihat kecelaruan dalam perbalahan parti-parti politik Melayu dan perbalahan Melayu. Saudara, bangsa Melayu dipecah-pecahkan hingga menjadi kecil, bersepah-sepah. Dia terlalu banyak wujudnya parti politik, saudara. Bila mereka kalah, tubuh parti. Bila mereka kalah, melompat sana, melompat sini. Dan hari ini, saya melihat politik Melayu sudah pun mula mengamalkan matlamat menghalalkan cara. The end justifies the means, saudara. Dan mereka ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Tak pernah bersyukur atas nikmat yang diperolehi. Sikap mereka, kalau boleh, yang bulat itu datang menggolek, yang pipih datang melayang. Apa yang ada aku kaut, aku sauk. Itu yang kenyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri. Bukan sauk, dia sakau lagi katanya.
Dan hari ini saat pemimpin negara sedang berusaha untuk memperbaiki ekonomi negara, mereka cuba untuk menghancurkan usaha murni ini, saudara. Itu yang saya lihat, saudara.